Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita baca dari surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf juzuk yang ke-9. Bermula dari ayat 188. Bermula dari ayat 188. Baik, kita baca dulu ayat dia, kemudian kita tadabbur maknanya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semalam kita baca ayat tentang pertanyaan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlakunya kiamat. Kemudian Allah Taala perintahkan Nabi supaya berkata, Nabi tak tahu. Yang tahu tentang kiamat ni hanya Allah. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah ilmu tentang kiamat ni hanya ada di sisi Allah, di sisi Tuhanku. La ya'lamuha illahu. Tidak tahu tentang kiamat ni melainkan Allah sahaja. Jadi kita pun sebut hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana masyhur hadis Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bila kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il."
Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Jadi dalam ayat tersebut menunjukkan Nabi SAW ni tidak tahu tentang kiamat. Dan kiamat ni salah satu daripada benda gaib. Sebagaimana Nabi SAW tidak tahu tentang kiamat, maka Nabi tidak juga tahu tentang ilmu atau perkara-perkara gaib yang lain, melainkan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga diperintahkan berkata, baginda tidak memiliki manfaat atau mudarat kepada dirinya sendiri, apatah lagi kepada orang lain. Jadi ayat ni salah satu daripada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah hamba Allah dan pesuruhnya, yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak mengetahui ilmu gaib, melainkan apa yang Allah wahyukan kepada baginda. Jadi kalau orang tu berhujjah bahawa Nabi SAW tahu apa yang kita tidak tahu, bahawa Nabi SAW tahu tentang ilmu gaib, jawapan dia, Nabi sebenarnya tidak tahu melainkan apa yang Allah bagi tahu. Oleh kerana itu, kita apabila berdoa apabila bermohon sesuatu, bermohonlah hanya kepada Allah. Kalau seorang tu bermohon kepada Nabi SAW, dia pergi ke kubur Nabi minta hajat dengan Nabi, maka inilah ayat yang membantah perbuatan itu. Ni, kalau ada orang minta hujan, pergi ke kubur Nabi minta hujan dengan Nabi, inilah ayat yang membantah perbuatan tersebut. Kalau dia minta direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bertawassul dengan kubur Nabi pula, maka perkara tersebut dia tidaklah kita panggil syirik yang besar, kerana dia tak minta dengan Nabi, dia minta dengan Allah. Cuma dia sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, dia dalam kubur tu, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah Ta'ala rahmati kami, agar Allah Ta'ala turunkan hujan, agar Allah Ta'ala bagi kami zuriat, sebagai contoh. Maka dia bertawassul dengan Nabi, lalu kot Nabi minta dengan Allah. Tu dia panggil tawassul lah. Yang ramai orang hari ni duduk membahaskan dia. Akan tetapi perbuatan tawassul sebegitu juga tidak ada asalnya daripada generasi salaf. Generasi salaf, yakni generasi sahabat dan tabi'in. Walaupun mereka lah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, malah bertentangan pula dengan amalan-amalan mereka, kerana para sahabat apabila memerlukan atau minta hajat kepada sesuatu, setelah daripada Nabi wafat, mereka minta dengan Abdullah ibnu Abbas supaya doakan. Waktu dulu, waktu Nabi hidup, bila mereka nak hujan, pergi minta, ya Rasulullah, doakan kepada Allah biar kami turun hujan, bila turun hujan ke atas kami. Jadi bila Nabi SAW wafat, mereka tak buat macam tu. Sebaliknya mereka pergi kepada Abdullah ibnu Abbas, minta kepada Ibnu Abbas apa yang mereka minta kepada Nabi SAW sebelum itu. Jadi wahai Ibnu Abbas, kita ni terlama dah tak hujan, minta doakan kepada Allah agar turun hujan. Baik. Jadi itulah yang disebut sebagai tawassul dengan orang soleh.
tawassul dengan orang soleh. Adapun kalau dia minta direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta hajat dia, Rasulullah selamatkanlah kami, ya Rasulullah masukkanlah kami ke dalam syurga, dia minta gitu, maka perbuatan minta dengan Nabi sebegitu sebenarnya menyalahi akidah, boleh menyampaikan atau boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Ini jatuh ke lembah kesyirikan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW diperintahkan. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat dariku illa ma sya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baginda tak mampu nak mendatangkan mudarat atau manfaat, apatah lagi pada orang lain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu, apatah lagi orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi batallah perbuatan orang-orang yang pergi ke kubur keramat, minta hajat dengan ahli kubur, minta doa secara direct dengan mereka, wahai fulan bantu kami, wahai fulan tolong kami, wahai fulan kami nak syurga dan seumpama dengannya. Dengan hujah mereka, orang soleh ni tidak mati di dalam kubur. Jadi kalau dia hidup, dia boleh tolong doakan kita, maka dia mati pun dia boleh doakan untuk kita. Malah sebahagiannya kata apa? Dalam kubur lagi banyak masa sebab dia tak ada buat apa-apa. Itu hujah sedemikian adalah hujah akal semata-mata. Hujah akal semata-mata. Sedang dalam agama, dalam syarak, tidak pernah ada petunjuk baik Quran, baik Nabi, baik perbuatan para sahabat. Okey? Malah kalau dia kata dia tu sibuk, lagi banyak masa, jawapan dia banyak masa dia tu kita je fikir. Dia tak ada fikir dah. Pasal apa? Dia lagi sibuk dengan urusan alam barzakh. Orang dalam kubur tu dia ingat duduk saja-saja, duduk baring tunggu kiamat. Dia ingat duduk gitu kau dalam kubur. Tak ada. Mana ada duduk saja dalam kubur. Imma wa imma. Imma kalau dia diazab, dia lagi tak sempat fikir. Wa imma kalau dia diberi nikmat, dia duduk dalam nikmat dia. Dia sibuk dengan nikmat dia. Malah sebelum daripada dia sibuk tu pun dia tetap juga ditanya di alam barzakh. Sibuk di alam barzakh ni. Jangan duk mikir dia dalam kubur tu lagi banyak masa, tak kena semaya, tak kena gapo, tak kena. Itu adalah hujah akal semata-mata. Jadi kena hati-hati. Lalu apa yang kita perlu buat? Tidak lain tidak bukan. Apa yang kita perlu buat? Ikut saja petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni ada dah orang soleh yang mati. Ada. Zaman Nabi ni orang soleh tu bukan main-main. Tu makam para syuhada. Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang mulia kedudukan dia, dengan sebab Islamnya dia, Islam jadi megah dan gagah. Bila dia mati syahid di medan perang Uhud, Nabi SAW senantiasa menziarahi makam para syuhada di Uhud. Sebagaimana Nabi SAW juga menziarahi perkuburan Baqi'.
Jadi ziarah kubur ni syariat. Betul, ziarah kubur ni disyariatkan. Tapi apa yang kita buat di kubur tu juga kena kembali kepada syariat. Jangan pergi ziarah kubur tapi sampai di kubur kita buat lain daripada yang Nabi SAW ajar. Sehingga bila kita kata Nabi tak begitu, oh ada orang marah dia pergi ziarah kubur. Tak ada orang marah pun ziarah kubur. Pergilah. Memang baik pun ziarah kubur ni. Sunnah. Sebab Nabi SAW pun ziarah kubur, ziarah para syuhada. Dan Nabi kata, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakiru lil akhirah. Dulu aku ni larang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahilah dia. Kerana sesungguhnya dia mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Maka disyariatkan ziarah kubur. Sebagaimana disyariatkan ada doa pun bila sampai ke kubur. Ada doa ziarah kubur. Bagi salam kepada ahli kubur. Kemudian doa kepada Allah untuk ahli kubur. Kena beza doa ahli kubur minta dengan Allah, dengan doa kepada Allah untuk ahli kubur. Hak ni doa dari ke atas turun ke bawah. Hak ni doa dari bawah naik ke atas. Beza kan? Hak sunnahnya doa kepada Allah untuk ahli kubur. Bukan minta dengan ahli kubur supaya doa kepada Allah. Terbalik. Hak sunnahnya ialah kita bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Apa doa dia? Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu telah mendahului kami, kami nanti akan menyusuli kamu. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami akan menyusuli kamu. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Maknanya kita minta dengan Allah ampuni kita dan dia. Wa nas'alullaha lakumul afiyah. Dan kami minta kepada Allah agar kamu di dalam kubur itu mendapat afiat, kesejahteraan. Jadi kita minta dengan Allah untuk ahli kubur. Itu sunnahnya. Tiba-tiba orang tu pergi minta dengan ahli kubur agar dia minta dengan Allah. Jadi itu terbalik, menyelisihi sunnah. Ziarah kubur tu molek dah. Tapi jangan sampai di kubur buat sesuatu yang menyelisihi syariat. Selisih biasa-biasa tu tak apa. Bukan tak apa kita kata, tak boleh juga selisih biasa pun. Banyak kebinasaan umat berlaku disebabkan menyelisihi nabi-nabi mereka. Sebagaimana kata Nabi SAW, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyaknya binasa umat-umat terdahulu daripada kamu sebab banyak persoalan mereka terhadap nabi mereka dan banyak pula perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Yakni nabi royak lagu ni dia pergi buat lagu lain. Itu antara sebab binasa. Baik, selisih tu tak molek. Selisih dengan nabi. Nabi buat macam ni, kita buat lain daripada nabi. Selisih tak molek. Tapi perselisihan ni ada yang berkait dengan hukum amalan biasa, ada juga melibatkan soal akidah. Kita kena beza antara fiqh dengan akidah. Fiqh ni amalan anggota. Amalan anggota, amalan hati atau berkait dengan fiqh. Amalan anggota lah umumnya. Doa, nak rokok, nak sujud. Tapi akidah ni adalah soal keimanan. Bab hati kita dengan Allah. Bila dia pergi doa kepada selain Allah, hak bab doa tu satu. Nabi tak buat lagu tu, selisih dah. Tapi
inti daripada doa kepada selain Allah tu, dia ada soal akidah. Maknanya dia percaya si fulan boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada dia sebagaimana Allah. Kalau tidak, dia tak doa lah kepada orang tu, kan? Jadi bila dia menganggap si fulan boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada dia seperti mana Allah boleh memberikan manfaat dan mudarat, maka itu jatuh kepada perbuatan syirik. Sebab tu Nabi SAW diperintahkan supaya berkata, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat atau mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau sekiranya aku mengetahui benda ghaib, ghaib, lastakthartu minal khairi, nescaya aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah. Kalau aku tahu benda ghaib, nescaya banyak dah benda baik, benda faedah aku berdapat. Wa ma massaniya su, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Kesusahan. Maknanya apa? Kalau aku tahu benda ghaib, benda berlaku masa depan, benda ghaib ni, antara benda ghaib ialah benda nak berlaku masa depan, dan aku boleh bagi manfaat, aku boleh bagi mudarat, nescaya aku sudah banyak keberuntungan. Kalau aku peniaga aku pasti untung belaka. Pasal apa? Aku tahu dah. Macam kita lah ni nak beli saham. Kalau kita tahu esok tu saham naik berapa sen, kaya lama dah kita. Hari ni, besok kita tahu saham ni akan naik, confirm. Soal jangkaan tu lain. Jangkaan tu kita tengok, kita buat study, syarikat ni dia punya capital dia sekian-sekian, dia punya core business dia sekian-sekian, dia ni memang sangat-sangat diperlukan, tak pernah dalam sejarah dia ni rugi. Ya, kita tu kajian dia panggil. Tu pun orang yang kaji, dia bukan yakin 100%, sangkaan dia saja. Betul tak? Kadang-kadang dia beli, sangkaan dia lepas tadi untung, tiba-tiba rugi. Tu namanya risiko dalam bisnes. Pasal apa? Sebab dia tak tahu benda ghaib. Kalau tahu benda ghaib, saya untung dia semata-mata. Itu contoh. Lalu Nabi diperintahkan berkata, kalau aku tahu benda ghaib, nescaya aku akan dapat banyak benda baik, benda faedah. Seperti contoh, nak pergi perang, aku tahu dah menang ke kalah. Seperti contoh, nak dakwah orang, aku tahu dah dia ni beriman ke tak beriman. Saya Nabi akan pergi kepada orang tentu nak beriman saja. Tengok muka orang ni, tak payah pergi kecek langan dia pasal apa, aku tahu dah kalau cakap pun dia tak beriman. Tengok Nabi SAW sampai ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kenapa Allah sampai tegur Nabi? Sebab Nabi tak tahu benda ghaib. Kalau Nabi tahu benda ghaib, dia tak pergi dah kepada pembesar Quraisy tu. Dia pergi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab dia tahu orang ni tak beriman, orang ni yang beriman. Tak adalah Nabi duk susah payah pergi dakwah Abu Jahal. Nabi sampai doa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayat kepada salah seorang daripada dua Umar. Umar sama ada Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Doa tu menunjukkan Nabi tak tahu benda ghaib. Waktu dah perang Badar, Nabi kata, ya Allah, intuhlik hadhil fi'ah, kalau kamu binasakan kumpulan ini, kamu tak akan disembah di
bumi ni buat selama-lamanya. Maknanya apa? Nabi tak tahu benda gaib. Dan Nabi tak memiliki kuasa memberi manfaat dan mudarat. Nabi adalah hamba Allah. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Dalam perang Uhud apa yang berlaku? Nabi sampai peringkat pecah topeng besi Nabi. Dipukul oleh orang musyrikin. Nabi bertahan. 10 orang sahabat dikeliling Nabi, gugur seorang demi seorang. Sehingga tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panah dia, Nabi minta demi Allah, lemparkan panahmu. Maknanya Nabi sampai pekat begitu, sehingga jatuh Nabi dalam lubang yang digali oleh musuh. Dihentak Nabi dengan pedang, pecah topeng besi. Sehingga waktu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengar Nabi ni dah mati dah masa tu, lemah semangat. Sampai bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh sahabat, datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, datang Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Ubaidah nak cabut besi daripada pipi Nabi tu, dia gigit dengan gigi dia, patah gigi dia. Sehingga disebut dalam sirah, waktu buka topeng Nabi tu, darah memenuhi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu keadaan Nabi. Sedih kita. Tapi dalam kesedihan itu menunjukkan apa? Kalau Nabi tahu benda gaib, nescaya Nabi tidak akan ditimpa mudarat. Nabi dibaling di Taif, baling dengan batu, mengalir darah sampai masuk dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diracun. Sehingga Nabi makan makanan yang racun. Itu menunjukkan apa? Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya berkata lagi, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberikan amaran kepada orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok ayat ni kan jelas-jelas Allah Ta'ala kata, suruh Nabi kata, jangan jadikan Nabi ni sekutu bagi Allah. Bahasa mudah, jangan kamu jadikan Nabi ni sekutu bagi Allah. Sebab Nabi tak tahu benda gaib, Nabi tak boleh bagi manfaat, Nabi tak boleh menolak mudarat, Nabi tidak boleh kumpulkan banyak tak boleh kumpulkan banyak benda-benda faedah kerana dia tak tahu benda gaib. Dia juga tak boleh nak tolak mudarat, sehingga akhirnya banyak kejadian-kejadian kita sebut tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa kemudaratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah hamba kepada Allah yang diangkat menjadi utusan Allah, memberi berita gembira kepada orang beriman dan memberi amaran kepada orang yang kafir. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak sayang kepada Nabi, sayang. Bukan kita tak cinta kepada Nabi. Yes, kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berselawat ke atas baginda, kita mendoakan wasilah ketika kedudukan yang tinggi dan terpuji kepada baginda. Kita mengharapkan
agar Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kita sayang, kita cinta, kita muliakan, kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda adalah penghulu sekalian Nabi, baginda adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda sekian-sekian, semua kebaikan Nabi itu kita tahu, kita agungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu bahawa dalam soal memuliakan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pesan, jangan muliakan dia seperti mana orang Bani ataupun orang Kristian, orang Nasrani memuja Nabi Isa. Orang Kristian ni asal puja macam tu juga, puja sampai satu tahap Nabi Isa tu dianggap Tuhan. Nabi Isa tu dianggap Tuhan. Akhir sekali mereka telah melakukan kesyirikan. Jadi benda ni lah Nabi SAW bimbang kepada umat dia. Sebab tu Nabi pesan, jangan puja aku seperti mana Nasrani puja Nabi Isa. Katakanlah aku ni hamba Allah dan Rasul. Itu ya keadaan Nabi SAW. Jadi berdasarkan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sekarang ni kita bulan Rabiul Awal, orang panggil bulan Maulud. Bulan Maulud. Bulan Maulud ni orang menzahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tak ada masalah pun berkaitan dengan menzahirkan kecintaan kepada Nabi. Malah kita juga nak menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada buah tapi dia. Kadang-kadang ada sebahagian daripada manusia yang melampau dalam menzahirkan kecintaan ini. Melampau macam mana? Dia reka baik-baik syair, baik-baik selawat, asalnya syair atau qasidah, kemudian dianggap selawat kerana di celah-celah tu ada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dijadikan zikir dan alunan-alunan waktu mereka berkumpul, sedang dalam bait-bait syair dan qasidah itu mengandungi doa permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Okay? Dia kata, engkaulah penyembuhku, contohnya. Engkau penyembuhku. Yang menyembuhkan ni Allah aja. Nabi tak boleh menyembuhkan sebab itu bukan kuasa Nabi. Kan Nabi kata aku tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Macam mana dia kata engkaulah penyembuhku? Dan apa tu, anta nurun fawqa nur, engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Apakah cahaya tu? Termasuk disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itulah cahaya di langit dan juga di bumi. Itu tak pergi lagi kepada i'tiqad dia Nabi Muhammad tu dicipta dari cahaya, ataupun dicipta dari cahaya. Sampai dia kata bila panggil sesuatu ni, kalau rambut Nabi tu nak tahu betul rambut Nabi, dia tak ada bayang. Kalau suluh tu tak ada bayang. Pasal apa? Sebab Nabi ni dia dibuat dari cahaya. Yang tu aku panggil melampau. Nama dia melampau. Jangan sampai kita melampau. Sayang kepada Nabi tu bagus, betul. Kita pun sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya, daripada makhluk Allah. Lepas daripada Allah, Nabi lah yang kita sayang. Allah nombor satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor dua.
Dan ini menjadi syarat keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman seseorang itu sempurna iman melainkan Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada selainnya. Itu memang menjadi syarat iman. Tapi jangan melampau lah. Jangan melampau. Sampai ke tahap puji Nabi dengan pujian yang melampaui kekuasaan ataupun kemampuan Nabi, atau yang menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alimus sirri wa akhfa, yang mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Apa maksud rahsia dan yang tersembunyi? Apakah dia maksudkan alimus sirri wa akhfa tu yang mengetahui rahsia dan tersembunyi, maknanya ilmu gaib? Kalau dia kata lagu tu, maka dia telah melampau sebab menyalahi ayat yang kita baca hari ni. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Jadi banyak orang ni dia sayang kepada Nabi tu, sayang betul dah sayang. Tapi bila sayang tu pun kita kena ikut macam mana cara sayang yang sebenar. Jangan asal sayang je, lepas tu kita buat ikut kita je. Aku sayang kepada Nabi, kita guna dalil sayang, kita buat perkara semuanya, kita langgar habis syariat atas nama sayang tersebut. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Sayang tu betul dah, tapi menzahirkan kasih sayang pun kena ikut syariat. Macam mana sahabat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang sahabat tu, siapa bidok doa, lelaki Arab kecing dalam masjid tu tak? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati selain kami berdua. Nabi kata, jangan kamu sempitkan yang luas. Ada juga orang lagi mari, Masya Allah wa syi'ta, dia kata, semua ni berlaku dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi. Dia kata apa? Ini berlaku dengan kehendak Allah dan kehendak kamu, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW kata, jangan. Katalah Masya Allah. Sebut Masya Allah je. Nabi tidak berkuasa setandai Allah. Tak boleh. Nabi tegur sahabat. Ada sahabat tu, dia sayang kepada Nabi sampai begitu keadaan, tapi Nabi tegur, Nabi puji. Sehingga Nabi sahabat tu pun betulkan balik, dia hanya mentauhidkan Allah. Jadi pesanan-pesanan macam ni menjadi contohlah teladan kepada kita. Jangan sampai seolah-olah kita puji Nabi itu sampai ke tahap pujaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita dah kata Nabi ni tahu benda gaib, itu bahaya. Kalau kita kata Nabi ni boleh menyembuhkan kita yang sakit, itu bahaya. Bukan bahaya pada pujian semata-mata, tak. Bahaya pada akidah. Sebab di saat orang tu kata macam tu, dia boleh jatuh ke dalam hukum syirik. Pada mau dok kata, Pak Ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Sebab apa? Sebab bila kita belajar Quran, inti utama dalam Al-Quran adalah tauhid. Tauhid. Inti utama Quran, tauhid. Apa maksud tauhid? Mengesakan Allah. Dan bersamaan dengan mengesakan Allah ialah mensucikan Allah dari segala kesyirikan. Mensucikan Allah dari segala kesyirikan. Sebab dia adalah kelaziman dalam tauhid. Bila kita kata tauhid, mesti kita bersihkan dari syirik. Ni kalau kita kata la ilaha illallah, kita kata kalimah tauhid, tapi kita tak sucikan dia daripada syirik. Mengucap la ilaha illallah, tapi bila minta nombor ekor, pergi doa minta dengan ahli kubur. Tak boleh, itu syirik. Pasal apa? Dia menduakan Allah. Yang tahu benda gaib Allah. Minta manfaat, minta mudarat, minta hajat. Kan Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah,
hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi inilah inti kepada ummul Quran, ummul kitab Al-Fatihah tu. Okey. Semua kandungan Quran dikhulasahkan, diringkaskan di dalam surah Al-Fatihah. Dan 7 ayat Fatihah tu inti kepada semuanya ialah duduk dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan inilah dia inti dan tujuan maksud hidup kita diciptakan. Mana Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ni tu cuma kalau kita wakaf tak bunyilah illa liya'budun. Ni kalau kita tengok wakaf-wakaf lain ta'lamun ya'malun nun tu bagi atas, tapi illa liya'budun bukan bawah tu. Kita tengok baris dia ni, walaupun kita wakaf tapi kita kena tahu baris nun tu atas ke bawah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni tengok rujuk surah apa? An-Najm. Nombor ayat apa? Kita buka Quran di sini. Ya An-Najm apa dah? Az-Zariyat, sorry. Ayat berapa? Mana? Kira kau. Nanti kita kembali kepada ayat ni. Terlepas kau. Okey. Dia ada surah Zariyat ayat mula-mula ni. Surah 5 ayat 56. Sorry. Jumpa dah. Ada dah depan mata tak tengok ni. Okey, surah Az-Zariyat ayat 56. Dekat ni surah At-Tur sebab dia akhir surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagi bawah ni. Kenapa bagi bawah ni? Kenapa bagi bawah ni? Sebab nun di sini adalah nun al-wiqayah. Nun wiqayah ni maksud kalimah mukhatab. Sebenarnya kalau kita liya'budunani supaya mereka menyembah aku. Ada aku di situ. Sebab apa? Kelaziman daripada khalaqtu. Kalau kita pakai hati, wa ma khalaqtu. Tu. Tengok ayat tu kan? Wa ma khalaqtu, ni tu kalimah tu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Makna aku yang mana? Aku yang ciptakan tadi. Kembali kepada tu tadi. Yang mencipta dialah yang aku sembah. Boleh faham? Lepas tu baris bawah tu asal dia liya'budunani. Kalau orang ngaji bahasa Arab, orang tahu tulisan Quran, tahulah macam mana. Daripada asalnya liya'budunani, kemudian dia jadi liya'buduni, kemudian ditakhfifkan lagi liya'buduni. Lepas tu dia buang ya pula, jadi liya'budun. Ya tu dibuang supaya apa? Supaya dia sama dengan ayat-ayat yang lain. Okey? Perasan? Kau tak perasan selama ni? Perasan dah? Ni kalimah ni tu.
Sama juga, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ni juga bawah tu, ni. Padahal kalau kita perhati yang lain, semua ya'budun, kalau dalam ayat lain atas nun tu bagi atas. Semua bagi bawah tu. Contohnya, kalau kita kata fa inna lil ladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Ni fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Kenapa ada baris ni bawah belakang tu beza? Ada sebab tu, suka saja-saja. Bukan kita ni asal tulis je. Kita tahu kenapa asal dia jadi macam tu. Baru ni ada dalam satu video tu. Dia kata ustaz ni sedap kecek. Baca kitab bahasa Arab boleh tentu lagi. Sedap orang kita ni. Dia kata apa? Seni bahasa Arab ni. Kita tengok bahasa Al-Quran ni. Dia bukan sekadar tata bahasa. Dia bukan sekadar tata bahasa. Dalam ilmu Quran ni ada dia panggil ilmu resam, ilmu tulis ayat. Ilmu tulis, macam mana ditulis ayat Quran, dan apa kalimah asal dia. Kemudian kenapa dia jadi macam ni, apa yang dibuang, apa yang dihazaf, apa maksud dia. Lalu bila kita tahu semua ni, kita faham kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni dan apa tujuan ayat ni. Bukan sekadar baca je tak tahu asal usul. Jadi sebab tu tadabbur ayat ni benda-benda macam ni lah yang kita nak tengok. Kenapa Allah Ta'ala, benda-benda mungkin kecil pada kita, tapi sebenarnya makna dia berkaitan dengan tauhid sangat besar. Okay? Makna bila ada ni aku, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni lah secara spesifik. Sampai kata wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Okey? Apa maksud dia? Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki, pemberian dari mereka, dan aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberi kepadaku, memberi makan kepadaku. Ada kepadaku. Maknanya Allah, dia tidak berhajat kepada rezeki kita. Allah tak ajak pun kita ni bagi rezeki kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke bawah tu, fa inna lil ladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jiluni. Setelah ternyata hakikat yang demikian, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bahagiannya dari azab seksa seperti bahagian rakan-rakan mereka yang lain dari kaum yang kafir. Oleh itu janganlah mereka minta disegerakan kedatangan azab kepadaku. Yasta'jiluni. Maksudnya janganlah minta ya Allah segerakanlah azab. Jangan kata gitu. Jangan cabar Tuhan, mana azabnya? Itu maknanya. Jadi ada ni tu menyebut aku. Jadi sebab tu kita kata aku di sini dalam ayat ni merujuk kepada Allah. Dan Allah lah dalam ayat ni dan ayat-ayat yang lain sangat benci kepada kesyirikan. Sangat benci kepada kesyirikan. Sehingga Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain Allah boleh ampun, dosa syirik takkan. Ada pula orang Islam dia tak faham masalah ni. Mungkin ilmu dia tak sampai lagi ke Allah Ta'ala alam. Tapi sepatutnya dia belajar. Sampai dia boleh kata apa? Sikit-sikit syirik. Sikit-sikit syirik. Habis orang lain syirik berlaku. Nak mengkafirkan orang, ya salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidaklah bercakap tentang kesyirikan
melainkan orang itu faham tentang tauhid dan tidaklah rasa selesa dengan kesyirikan, melainkan orang itu kurang faham tentang tauhid. Boleh faham tak? Dia kelaziman. Orang yang tinggi tauhid dia, betul-betul dia ni mengesakan Allah, dia akan benci kepada syirik. Sebab apa? Sebab syirik tu lawannya tauhid. Bila dia tauhid, dia mengesakan Allah, dia akan benci kepada syirik. Sama ada syirik tu bersifat syirik yang nyata ataupun syirik yang tersembunyi. Dia tak boleh. Dia rasa benda ni tak boleh. Dia tengok orang pakai tangkal azimat. Dia rasa dia tak boleh. Pasal apa? Kenapa kita nak minta dengan tangkal? Kita kan beriman kepada Allah, tauhid. Dia tengok orang bela ikan puyu dekat rumah. Nanti kalau bela ikan puyu, pencuri tak masuk. Dia tak selesa. Kenapa nak minta dengan puyu? Mintalah dengan Allah. Kita masuk rumah, kita minta doa dengan Allah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Bila kita keluar daripada rumah, kita keluar bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Orang yang tauhid, dia akan pergi kepada Allah. Dia tak boleh dengar perbuatan syirik. Dia akan sensitif. Maknanya siapa yang betul-betul kuat tauhid dia, dia akan sensitif dengan syirik. Tapi siapa yang bermudah-mudah dengan syirik, tak apa benda ni, sikit-sikit syirik. Dia benda ni boleh, tak apa. Hanya tak ketahuilah di saat itu orang ni bermudah-mudah. Kalau di saat dia bermudah-mudah dengan kesyirikan, ketahuilah bahawa di saat itu tauhidnya belum lagi mantap. Malah kalau dia terlibat dengan kesyirikan, dia boleh membatalkan tauhid dia tadi. Ni. Sebab tu dalam hadis yang sahih, waktu Nabi SAW naik himar dengan Mu'adz radhiyallahu anhu, atau waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu naik himar dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tanya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hambanya dan apa hak hambanya ke atas Allah? Maka jawab Mu'adz, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah ke atas hambanya ialah hamba itu menyembah Allah, tak cukup setakat tu, dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mesti hamba tu menyembah Allah sahaja dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang ni kelaziman kita. Ni. Siapa yang sembah Allah, mesti dia tidak mensyirikkan Allah. Sebab apa? Tak guna kalau dia sembah Allah, kemudian dia terlibat dengan syirik, habislah tauhid dia. Ni. Jadi kembali kepada ayat kita dalam surah Al-A'raf ni. Surah Al-A'raf. Okey, kita ambil surah Al-Anfal. Di belakang undur sikit surah Al-A'raf. Okey. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ketahuilah, tidaklah aku ini, kata Nabi SAW, melainkan pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi hari ini kita beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam soal tauhid, dalam soal doa, dalam soal tawakal, dalam soal apa saja yang bersifat ketuhanan, maka dia menjadi milik mutlak Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh diangkat seseorang pun, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diangkat setara dan setanding dengan Allah. Okey.
Dan ini juga menjawab tafsiran yang kita sebelum ni kita tegur dan kita perjelaskan, iaitulah orang yang menafsirkan qul huwallahu ahad. Huwa di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kata tak layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebegitu rupa. Okey, adalah orang tak puas hati tu nya, ada orang tak puas hati. Ada orang kata tak payah tegur lah. Sebab apa? Orang faham belakang dah, orang tahu belakang dah benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaupun orang faham dah, kita tegur, orang nak dengar kau tak nak dengar, sebenarnya tegur tu bukan sekadar untuk demo dah. Tegur tu untuk jadi hujah buat kita. Ingat dah ayat Bani Israel, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ketika mana sebahagian daripada Bani Israel dia tegur orang yang tegur perbuatan syirik dalam Bani Israel. Kenapa kamu tegur lagi, padahal dia orang ni dah confirm dah Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Jadi tak ada cara, kalau dia binasa, binasalah. Dia lah binasa, kamu tak kena pasal kamu tak syirik, kamu tak terlibat. Yang terlibat ni orang yang ikut Samiri ni, sembah anak lembu tu, dia yang terlibat. Kenapa kamu nak pergi tegur dia? Kalau Allah Ta'ala timpakan bala, dia orang kena, kamu tak kena. Qalu wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Allah binasakan mereka, Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Apa jawab mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Aku royak ni supaya aku boleh cakap dengan Allah, ada alasan. Ya Allah, aku tegur dah. Nah, ada orang kata tak payah tegur, ikut dia, nak kata apa pun ikut dia lah. Kita kata tak, kita tegur tu bukan untuk dia. Pertama kita tegur tu manfaat untuk kita. Apa dia? Ada jawapan kita di sisi Allah. Mu tak dengar ke orang kata gitu salah? Mu tak tegur ke? Ya Allah, aku tegur dah. Lepas alik kita ya. Dan mu tak nak dengar, tak usah dengar, terpulanglah alik demo. Tapi kalau demo dengar, alhamdulillah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kalau dia dengar, ambil peringatan, dia berhenti daripada kesalahan itu, alhamdulillah, dapatlah pahala sikit kat kita. Jadi kita nak sebut apa? Betapa tak bolehnya orang tu mengangkat Nabi SAW setanding Allah. Jadi kalau dia terjemahkan ayat qul huwallahu ahad tu, katakanlah Muhammad dan Allah itu satu. Kita dah sebut dah jawapan kenapa tak boleh gitu kan. Ada orang tak puas hati, dia kata dengan molek ke ustaz tu kata. Saya bukan nak tegur ustaz tu semata-mata tak, tapi kita nak tegur perkataan tu. Nanti lepas daripada ni, siapa pun kalau kata perkataan yang sama, kita tahu kita bukan bermusuhan dengan manusia, tak. Sama juga bila kita tegur tentang aku panggil anti hadis, golongan anti hadis. Ada kata ustaz tu dia bukan anti hadis, dia jawab soalan tidur selepas subuh dengan asar je. Dan kita pun tak jawab dia, kita kata hujah itu adalah hujah golongan anti hadis. Sebab kalau kita main hujah begitu, orang-orang anti hadis akan berseronok, bergembira dan mereka terus. Jadi kita jawab atas hujah tersebut. Adapun dia tu fulan bin fulan, maka terpulanglah ikut dia lah. Nah, ikut dia lah. Kalau dia tu tak tolak hadis, alhamdulillah. Tapi hujah begitu adalah hujah golongan anti hadis dan adalah rugi, adalah sangat-sangat rugi, dan tak patut bila seorang ustaz keluar daripada mulut dia hujah dari golongan anti hadis. Kalau dia tak tolak hadis, okey, tapi janganlah pula hujah golongan anti hadis keluar daripada mulut dia. Betul tak? Jadi rugi. Jadi kita kata kadang-kadang orang ni
Orang tu dia ni Islam, tapi hujah orang kafir keluar daripada mulut dia. Contoh lagu mana? Dia orang Islam, tapi dialah yang memperjuangkan pluralisme. Kita tak boleh nak kata Islam je betul, agama lain pun betul juga. Hujah tu patut keluar daripada mulut orang kafir, tapi tiba-tiba keluar daripada mulut seorang Islam. Orang Islam patut keluar daripada mulut dia apa? Inna dina indallahil Islam. Agama ni di sisi Allah hanyalah Islam. Hak tu hak patut keluar daripada mulut orang mukmin. Hujah-hujah dari Allah dan Rasul. Adapun hujah orang kafir, hujah golongan penentang Islam, biar dia buat tubiklah ayat tu, tak apa, jangan keluar daripada mulut kita. Walaupun kita tak setuju dengan perbuatan dia, tapi jangan biar hujah dia keluar daripada mulut kita sebagai menyokong. Ingat tak zaman dulu? Dia kata Islam ni, kita ni tak boleh nak kata Islam dia agama yang betul. Tu orang Islam. Cakap lagu tu macam mana? Ajaib sungguh tak? Pasal apa? Sebab dia ada kawan non-Muslim yang duduk bersama dengan dia, dia takut menyinggung perasaan kawan dia yang non-Muslim. Mu nak buat baik kepada kawan non-Muslim kamu, silalah. Tapi hujah dia jangan sampai keluar daripada mulut kamu. Kalau dia nak tuntut kesamarataan, biar dia yang tuntut. Tapi kamu kena kata inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang Allah redha hanyalah Islam. Itu orang kata jadi tunggangan orang kafir. Pasal apa? Sebab hujah orang kafir keluar daripada mulut dia. Orang kata tunggangan, jadi kuda lah orang panggil. Kita tak kata gitu, cuma hujah orang kafir tu kita tolong bawa. Nak jawab ke mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat ni berkaitan dengan tauhid. Kita sebut hari ni ialah tentang tauhid. Tauhid kita hanya kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak kita minta manfaat daripadanya. Kita minta perlindungan dari mudarat. Dan hanya Allah tahu benda gaib. Tidak ada yang tahu benda gaib selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada ilmu gaib yang tidak diketahui melainkan hanya dia. Apa tu? Allah tahu benda dalam rahim. Tak ada orang tahu melainkan Allah. Macam mana nak cipta dia, macam mana nak jadi, laki ke perempuan, kemudian bila nak turun hujan, kemudian esok nak jadi apa, kemudian nak mati mana, akhirat tu bila. Semua ni kunci ilmu gaib ni ada 5 ni. Wa indahu ilmu sa'ati la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di sisi Allah ada 5 kunci gaib. Apa dia? Pertama, ilmu tentang kiamat. Yang kedua, ilmu turun hujan. Yang ketiga, ilmu dalam rahim ibu. Yang keempat, ilmu esok, ilmu berkaitan besok, ilmu masa depan. Sebab tu kalau kita kata orang yang boleh kata minggu depan akan berlaku begini, mimpi perjalanan terakhir itu sesat. Pasal apa? Dia mendakwa tahu apa yang berlaku besok hari secara gaib. Itu maknanya sesat. Pasal ilmu tu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nabi bagi tahu tentang hari akhirat kerana wahyu. Kalau tak ada wahyu, Nabi tak boleh bagi tahu. Itu i'tiqad kita, akidah kita. Dan yang terakhir, bila dan di mana nak mati hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana dia nak mati hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi ini kunci ilmu gaib. Mudah-mudahan kita mengembalikan keimanan kita kepada Allah yang satu-satunya yang wujud, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak malaikat, tidak manusia, tidak apa pun dari makhluknya, kerana dialah Allah
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti ayat ni satu ni ya. InsyaAllah besok kita sambung lagi ayat 189. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.